dalam kesempatan ini saya bagi pihak keseluruhan masyarakat dan juga peserta-peserta pada Ragut di dalam daerah Perak Tengah ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Abdul Aziz Jamaluddin beserta dengan isteri ke Parlimen Parit sempena lawatan kerja sehari ataupun sepetang khususnya di Negeri Perak dan terpilihnya di tempat kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebentar tadi kita telah pun melawat satu pada Ragut, kelompok pada Ragut di Kuban Candung. Dan bila Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz Jamaluddin turun tadi, saya tengok daripada jauh macam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Sama saya. dengan erap-erapnya, dengan gayanya dan sebagainya. Termasuklah kita dengar beberapa pandangan beliau sebentar tadi yang cukup komited tentang khususnya mengenai ternakan ternakan lembu ataupun kerbau khususnya pada Ragut kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sudah pasti keluasan pada Ragut yang ada di daerah Perak Tengah khususnya, iaitu 3,716 ekar yang sebenarnya cukup luas, yang cukup berpotensi untuk kita bangunkan sebagai industri ternakan dan menyumbang sama ke peringkat di dalam negara kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, pada Ragut kalau kita lihat dulu semasa orang putih dulu, British dulu, oleh kerana kita masyarakat kampung, oleh kerana kita orang tua-tua kita dulu berternak, maka diletakkan pula ada satu tempat dan akhirnya dapat digazetkan sebagai tempat ternakan supaya ternakan lembu, kerbau dan sebagainya tidak berkeliaran. Itu dulu. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Padang Ragut merupakan salah satu tempat yang boleh untuk kita maju bangunkan khususnya bagi ternakan dan juga pengeluaran daging, termasuklah dari segi terusu dan sebagainya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita pernah dengar di peringkat kerajaan sebut bahawa kita masih lagi mengimport, tak cukup lagi daging-daging dan sebagainya. Tetapi dengan kemudahan dan bantuan-bantuan hari ini melalui plan transformasi strategik pembangunan padang pada Ragut ini, dan alhamdulillah kita di daerah Perak Tengah tidak ketinggalan. Dan saya sentiasa memantau dan melihat perkembangan khususnya padang-padang Ragut yang ada di tempat kita ini, dan alhamdulillah dalam setahun dua ini kita telah pun menampakkan bentuk-bentuk kejayaan di samping di peringkat dasar polisi, termasuklah adanya peraturan-peraturan kecil yang ditubuh bagi dimanfaatkan oleh anggota-anggota kelompok dan sebagainya. Hari ini padang-padang Ragut telah pun dijadikan sebagai komersial, dan saya cukup bangga sebenarnya apabila padang-padang Ragut ini yang berada dalam sistem kelompok yang mempunyai kemuafakatan yang cukup baik, dan dia sekaligus dapat menjana pendapatan ekonomi kepada kita. Dan hari ini bukan sekadar ternakan lembu ataupun kerbau khusus di Padang Ragut, tapi hari ini kita boleh dengar, hari ini kita boleh nampak secara nyata sudah ada pula sekarang tempat burung walit. Harga pun rasa saya tak kurang daripada 300,000. Rumah batu, ekor lagi, burung walit. Jadi maksudnya dia boleh dipelbagaikan. Dan hari ini banyak bentuk-bentuk pembangunan yang dikhususkan untuk dimaju bangunkan Padang Ragut. Contohnya apabila kita berternak, sudah pasti yang paling penting yang kena kita fikir bukan hanya keluasan, akan tetapi jaminan makanan khususnya kepada lembu-lembu kita yang ada duduk sebelah kita ni. Jaminan makanan untuk dia. Kita nak tengok lembu kita sihat, lembu kita segar bugar, bukan sekadar dagingnya segar berada di pasaran dan sebagainya,
Tetapi di peringkat ladang sendiri pun sebenarnya kita nak tengok bahawa dia mempunyai kuantiti yang cukup besar. Apabila dia besar, kita boleh untuk dapat penilaian dalam kadar harga-harga tertentu. Tetapi jaminan makanan itu perlu ada. Itu sebab pada tahun ini contohnya di tempat kita, tak kurang lebih daripada 500 lebih 500,000 lebih telah pun dilaburkan untuk dibangunkan padang-padang ragut. Contohnya adanya penanaman semula rumput-rumput napier yang beberapa jenis. Saya ingat dulu ada beberapa jenis, ada nama sebutnya apa ke nama, umi ke apa benda tak. Ada pula sekarang ni jagung. Jagung bukan hanya boleh dimakan oleh manusia, tetapi jagung boleh dijadikan sebagai bahan tambahan makanan kepada ternakan-ternakan kita. Yang paling penting kualiti, dan yang paling penting lagi adalah semangat kebersamaan kita. Walaupun saya faham dan sebagainya di tempat kita ini mempunyai keluasan-keluasan tertentu, akan tetapi apabila padang ragut ini dibangunkan, dulu padang ragut, hutan banan macam-macam ada. Ada orang nyuluh malam dan sebagainya, orang tak kisah pun padang ragut. Tetapi hari ini padang ragut telah pun dibantu oleh pihak kerajaan sebanyak yang mungkin, dibantu. Tetapi mungkin ada sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan, ada orang juga ada perasaan hati yang lain dan sebagainya. Tetapi saya minta supaya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya peserta-peserta kelompok, pengurusi-pengurusi kelompok, agar dapat menunjukkan bahawa kita mempunyai potensi yang cukup besar. Saya sembang dengan yang bagi Datuk sebentar tadi. Contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tiap-tiap tahun di dalam negara kita adanya Maha itu tuan-tuan dan puan-puan merupakan usahawan-usahawan yang kita jayakan di dalam negara kita. Bukan hanya di segi ternakannya, bukan hanya di segi pertaniannya, bukan hanya dari segi perikanan dan sebagainya, tetapi aspek-aspek jaminan makanan bukan hanya dalam usaha perlakuan pada ketika itu sebagai usahawan yang berjaya, tetapi kita ada R&D kita ada research kita untuk jaminan masa depan yang lebih berjaya dan sebagainya. Kerana kita mesti ada nilai tambah ataupun pelan-pelan transformasi baru sebagaimana yang dikendaki oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi saya tak nak cakap panjang kerana saya tengok cara yang berbagai Datuk yang turun Padang. Begitu juga dengan Dr. Saiful yang tak kunjung, yang tak serik-serik datang ke Perak Tengah membantu. Jadi saya minta kepada yang bagi Datuk dan juga Dr. Saiful, bantulah kelompok-kelompok Padang Ragut khususnya di daerah Perak Tengah ini, kerana kita ada aset lapangan yang cukup baik. Dan saya yakin dan percaya komitmen daripada kelompok-kelompok yang ada di daerah Perak Tengah dan keseluruhan di dalam negeri Perak kita ini, jika ada sokongan-sokongan padu yang diberikan, maka mereka akan berusaha. Cuma saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tunjukkan cara kita mengurus tadbir padang-padang ragut kita. Kalau boleh ada masa besok kita panggil pemimpin kita turun, termasuk pegawai kita turun, tengok sendiri. Bila turun grup ini baru kita nampak secara jelas. Manalah pada ragut dia bukan duduk tengah pekan, dia duduk dekat hutan-hutan. Cik Elmi kata tadi. Jadi orang boleh tengok. Mungkin dia boleh dijadikan sebagai industri pelancongan. Cik Deri sebut tadi di Australia. Memang bila sebut Australia, kita tahu bahawa mereka merupakan pengeksport daging. Kenapa? Kerana mungkin mereka mempunyai sistem-sistem, teknologi-teknologi serta pengurusan-pengurusan tertentu yang sudah pun menjadi sifat ladang yang bersifat komersial. Akhirnya kita boleh pula mengeksport, dan ini merupakan satu keperluan kepada negara kita, jaminan makanan khususnya daging di dalam negara kita. Dan insya-Allah kalau semua pihak, semua orang dapat memanfaatkan seinci daripada setiap padang ragut yang ada di dalam negara kita, termasuk di daerah kita, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu lagi untuk mengimport daging-daging ataupun lembu-lembu daripada luar. Malahan kita pula boleh push barang ataupun produk kita, ternakan kita. Dan sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kita juga nak capai sebuah negara maju pada tahun 2020.
Ini merupakan misi, dan misi ini perlu dipersiapkan bukan hanya dari segi aspek pembangunan, bukan hanya dari segi sudut ekonomi semata-mata, tetapi segala aset yang ada di dalam negara kita ini akan menyumbang kepada proses pembangunan sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Akhir, dalam kesempatan ini saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan, apabila kerajaan bantu kita, maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada pemimpin dan kerajaan kita. Walaupun pada masa yang sama mungkin ada kalanya mungkin kita rasa kita nak lebih elok lagi, mungkin kadang-kadang permohonan kita lambat ataupun cepat, tetapi pada masa yang sama kita nak menggerakkan institusi Padang Ragut kita bermula daripada awal, yang mana pihak kerajaan telah pun bantu kita. Jadi kita mesti memberikan sokongan padu kepada kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak untuk meneruskan kesinambungan legasi untuk mencapai sebuah negara maju, termasuklah entiti daripada kita semua sebagai pengusi ataupun ahli-ahli kelompok Padang Ragut di daerah Perak Tengah ini. Jadi sekali lagi saya merakamkan tahniah, terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk, dan insyaAllah selepas ini Yang Bahagia Datuk kita dah bincang dengan pegawai daerah, kita akan tubuhkan jawatan kuasa di peringkat daerah untuk kita selaraskan balik pada Padang Ragut ini, dan mungkin ada cadangan-cadangan tertentu yang nak kita angkat di peringkat kementerian, khususnya kepada Yang Berbahagia Datuk. Mungkin banyak lagi yang perlu untuk kita bangunkan, kerana kita rasa rugi jika sekiranya 3,716 ekar tanah Padang Ragut kita ini dibiarkan begitu saja tanpa ada lonjakan-lonjakan tertentu, maka kita akan rugi. Jadi kita kena rebut ruang dan peluang kesempatan yang diberikan ini, yang bermatlamatkan adalah untuk melihat ke bentuk-bentuk kejayaan dan usahawan yang dapat kita lahirkan, supaya ianya juga dapat menyumbang sama kepada proses legasi ekonomi kepada negara kita. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.